yang namakan Tuhan itu. Lebih-lebih lagi apabila mereka mungkin banyak terpengaruh dengan sistem ilmu ataupun dalam falsafah dia panggil epistemologi yang hanya berasaskan kepada panca indera, dan dia punya senses saja yang menentukan sama ada satu itu wujud atau tidak. Nah, kalau nampak baru wujud, kalau dengar baru wujud, kalau boleh pegang baru wujud. Kalau yang tak nampak, tak boleh dengar, tak boleh rasa, itu tidak wujud. Jadi akhirnya أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara apabila terdapat pada diri seseorang, ia merasai kemanisan iman. Siapa yang cintanya kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada cintanya kepada yang lain, siapa yang cintanya kepada orang lain hanya kerana Allah dan bukan kerana suatu tujuan duniawi, dan ia membenci kembali kepada kekufuran selepas Allah menyelamatkannya daripada kekufuran, sebagaimana bencinya akan dicampakkan ke dalam api. Riwayat Muslim. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Alhamdulillah, bestnya umrah dengan Iman Travel. Dengan RM6,990 dah dapat buat umrah dengan keluarga. Pergi
pergi dengan visa umrah pula tu. Dapat bawa balik air zam-zam lagi. Bukan tu je, dapat free ziarah Taif pula tu. Ish, macam-macam package. Ada sesuai ikut bajet kita. Nak umrah terbaik? Hubungi 019-2503 atau layari imantravel.com.my. Ingat umrah, ingat Iman Travel. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Sertai pameran halal antarabangsa Malaysia yang ke-19 MIHAS hari ini untuk menjadi sebahagian daripada ekonomi halal yang sedang berkembang pesat. MIHAS 2023 bakal mempamer 1,500 renuai membabitkan 13 kluster utama serta pavilion daripada 40 negara. Dapatkan maklumat lanjut di mihas.com.my. MIHAS 2023 12 hingga 15 September di MyTech KL. Istimewa menerusi siri audio podcast Radio IKIM. Dengarkan perkongsian ilmu oleh Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid dalam rancangan Fiqh Sirah terbitan Radio IKIM. Layari podcast Radio IKIM di laman web www.podcast.ikim.my atau menerusi aplikasi Radio IKIM dan di platform Spotify dengan menggunakan kata kunci carian IKIM FM Terhad. Audio tersedia didengar sekarang sehingga 31 Disember 2023 sahaja. Anda kini sedang mendengar Destilasi IKIM bersama Mona Jasman. Islami hanya di Radio Satu Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Alhamdulillah, jam kedua bersama destinasi untuk petang ini yang kita akan membawa kepada anda khas hari Rabu rancangan Fas'aluna Tanyalah Kami. Dan untuk rancangan Fas'aluna Tanyalah Kami untuk musim baru ini kita akan bersama yang berusaha Dr. Nik Ruskiman Abdul Samad, Fellow Kanan Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia yang akan bawa kitab untuk petang ini Ta'lim Al-Muta'allim Tariqat Ta'allum, Adab Penuntut Ilmu, insya-Allah untuk petang ini bersama Dr. Nik. Dan untuk anda boleh tonton di FB IKIM FM, di Facebook IKIM FM boleh tonton di situ, YouTube IKIM Media. Untuk soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di Facebook Live IKIM FM dan di YouTube IKIM Media. Untuk anda juga boleh hantarkan soalan anda melalui email rancangan Fas'aluna fas@ikimfm.my fas@ikimfm.my. Dan untuk para pendengar tu setia bersama kami menantikan rancangan Fas'aluna Tanyalah Kami sebentar saja lagi.
Ayu serta IKMPEN jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389670019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Komputer, sila aktifkan pakej iklan promosi 2023. Baik Tuan, sila pilih pakej iklan yang Tuan inginkan. Baiklah, iklan beli satu percuma satu untuk semua jenis pakej iklan yang ada di IKIM. Baik Tuan, kami aktifkan. Pakej Rose, beli satu percuma satu aktif. Pakej Daily, beli satu percuma satu aktif. Pakej Target dan pakej Travelling, beli satu percuma satu aktif. Baiklah, terima kasih komputer. Ya, berita gembira kepada semua pengiklan dan peniaga di seluruh Malaysia. Kami di Radio IKIM kini mengadakan pakej iklan mega. Beli satu percuma satu khas untuk anda. Anda beli satu, kami berikan satu lagi pakej iklan secara percuma. Jadi, beli satu, dapat dua. Beli dua, dapat empat. Beli tiga, dapat enam. Tunggu apa lagi? Hubungi kami di talian 019-650-7976 sekarang juga. Ruang iklan adalah terhad, tertakluk kepada permanen syarat. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada golongannya. Hadis riwayat Muslim. Lahad Datu 107.3 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk bersama para pendengar, Alhamdulillah petang ini hari Rabu kita bersama rancangan setiap hari Rabu rancangan Fas'aluna Tanyalah Kami. Dan untuk bersama Fas'aluna Tanyalah Kami, kita bawa kepada anda secara langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk anda boleh tonton di situ. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di YouTube IKIM Media, di FB Live IKIM FM. Untuk petang ini Alhamdulillah musim baru bersama tetamu di konti bersama Dr. Nik Ruskiman Abdul Samad, Fellow Kanan Pusat Kajian Syariah Undang-Undang Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita mengalukan kehadirannya pada petang ini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Doktor, kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor meluangkan masa untuk Fas'aluna pada petang ini. Dan Doktor insya-Allah akan bawa kepada anda bersama kitab kita untuk petang ini yang kita nak bincangkan, adab menuntut ilmu insya-Allah dari kitab Ta'lim Al-Muta'allim Tariq At-Ta'allum. Dan untuk bersama Doktor, kita akan mula untuk mukadimah kepada kitab ini untuk adab penuntut ilmu. Silakan Doktor untuk mukadimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT dapat kita bersama pada hari ini. Dan saya kira setahun kot lebih kurang, Ogos tahun lepas yang saya masuk konti, dan kemudian ni dah
September baru tiba balik giliran saya. Tapi kalau dulu sebulan ataupun 2 bulan bertukar, sekarang ni saya kena ambil direct lah. Sebab banyak sangat lama dah cuti. So saya akan ambil hingga Disember, insya-Allah. Kalau tiada haran melintang, insya-Allah. Dan saya masih lagi meneruskan perbincangan berhubung dengan kitab Ta'lim Tariq Ta'allum, ataupun adat menuntut ilmu, ataupun adat bagi para penuntut ilmu, yang kita bicarakan tahun lepas. Lama kan, setahun mana. Dan saya kira kita mula balik lah daripada awal. Sebab mungkin orang pun dah tak ingat dah apa benda yang kita bincang, matlamat kita bincang. Jadi untuk mukaddimah ni saya terangkan dahulu pengarang kitab ini. Kitab ini dalam bahasa Arabnya inilah Ta'lim Tariq Ta'allum, tetapi terjemahannya pun dah banyak sekarang ni. Saya lihat ada yang ini terjemahan dia, ada juga yang ini pun terjemahan juga. Banyaklah yang lain-lain yang saya jumpa. Kitab Ta'lim ini ialah kitab tentang adab penuntut ilmu ataupun cara kaedah menuntut ilmu. Dan dia dikarang oleh seorang tokoh yang bernama Burhanuddin Az-Zarnuji Al-Hanafi. Ada yang kata namanya Burhanul Islam Al-Zarnuji. Ada yang kata nama sebenarnya ialah Nu'man ibnu Ibrahim. Apapun nama lengkapnya dan biografi dia yang sepenuhnya tak diketahui. Kalau kita cuba cari mana-mana tarikh, tak dijumpai. Hanyalah agakan-agakan dan sangkaan-sangkaan yang diketahui. Dan dikatakan juga Zarnuji ini, Imam Zarnuji ini mengarang beberapa kitab. Tetapi malang ni yang sampai kepada kita hanyalah Ta'limul Muta'allim. Yang lain tak diketahui. Dan beliau dilahirkan sekitar 620 Hijrah. Jadi 620 Hijrah ni kira pada zaman Khalifah Abbasiyah. Kalau tahun Masihi dalam 1223 begitu. Maknanya 1200 ni lebih kurang kemudian sedikit daripada Imam Ghazali. Jadi dia meninggal, maafkan, dia bukan lahir, dia meninggal 1223. Imam Ghazali meninggal 111. Jadi lebih kurang 100 tahun selepas Imam Ghazali meninggal. Bayangkan kitab-kitab dah 1000 tahun mana 1000 tahun orang masih baca lagi kitab dia. Dan kitab ini dibaca di kebanyakan pondok-pondok, pesantren, dan dia masih relevan. Dan kitab ini kalau kita kata dia adalah kitab pemula ataupun kitab muqaddimah bagi orang yang nak belajar. Bagi penuntut ilmu, sebelum kita suruh dia belajar buku lain, dia kena baca buku ni dulu supaya dia tahu adab dia. Dia baru tahu akhlak dia dengan guru, akhlak dia dengan ilmu, hakikat ilmu, kenapa dia belajar, semua sekali diterangkan dalam buku ni. Kalau dia tak tahu, dia pergi belajar begitu dan belajar pula dengan tak ada adabnya dan sebagainya kan. Jadi ini satu benda, buku yang saya kira mungkin boleh Kementerian Pendidikan perkenalkan di sekolah kan. Kalau bukan buku yang macam ni, buku-buku ini pun buku yang dibuat baru yang seakan-akan begitu. Ya, yang menerangkan tentang method of learning and the ethics. Bagaimana etika untuk belajar. Jadi beliau ni dilahirkan di sebelah Zurnush sana. Zurnush ni Turkistan lah, yang jenis Tantan sana, Kyrgyzstan, Kazakhstan, belah sana lah. Dan beliau meninggal di belah Bukhara. Bukhara ni kita kira dalam Uzbekistan kan. Saya tak sampai lagi Uzbekistan ni, ada di kalangan kita yang dah sampai pun. Jadi kitab ini
adalah dalam genre, kita kata genre adab. Adab literature. Adab ini kadang orang silap faham. Orang ingat adab ini sekadar menghormati orang begitu, tetapi adab ini lebih luas daripada itu. Mungkin kita sambung lepas ni. Kita berehat dulu untuk lepaskan iklan-iklan ke apa kalau ada. Baik. And then kita cerita tentang adab sebab dia akan masa yang panjang sikit. InsyaAllah, Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas mukadimahnya, dan untuk waktu ini kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0129 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat seketika, kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi. Daripada kami, Nasihat. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live paling mulia dibandingkan dengan para anbiya dan para rasul. Nabi-nabi dan para rasul juga bekerja. Nabi Adam alaihissalam bertani. Nabi Ibrahim menjual pakaian. Nabi Nuh dan Nabi Zakaria adalah tukang kayu. Nabi Idris alaihissalam adalah seorang penjahit baju. Nabi Musa alaihissalam adalah pengembala. Dan riwayat menyebutkan tidak ada Nabi dan Rasul melainkan mereka itu mengembala kambing sebagai suatu perusahaan. Kerana itulah Nabi Daud alaihissalam sendiri difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Dan telah kami ajarkan kepada Nabi Daud untuk membuat baju besi untuk kamu sebagai memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang paling unggul dalam memberi contoh kepada yang lain juga adalah seorang pengembala kambing di awalnya dan seorang peniaga yang sangat berjaya. Aku tak sanggup tahan buat selamanya. Yeah, sebaiknya aku mempunyai rencana. Dan aku sedia, aku rela melukakan segalanya. Dan aku sudah berubah. Yeah, semua aku beri. Aku pulang aku sedang cari, ku ingin jalan sana. Seseorang dengan sesuatu yang tidak disukainya. Baginda berjalan dengan janda-janda dan hamba sahaya. Baginda tidak gentar kepada raja-raja. Marah dan redanya baginda itu semata-mata kerana Allah Ta'ala jua. Baginda berjalan di belakang para sahabatnya dan bersabda, "Kosongkanlah belakangku untuk malaikat rohaniah." Baginda mengendarai unta, kuda, bagal dan keldai yang dihadiahkan oleh sebahagian raja kepadanya. Junjungan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengikat batu mengalas perutnya kerana lapar, padahal kunci-kunci perbendaharaan bumi telah dikurnia kepadanya. Gunung Ganang merayunya untuk menjadi emas baginya, namun baginda menolak. Baginda menyedikitkan hal-hal keduniaan. Dirinya memulai salam kepada orang yang bertemu dengannya.
Baginda memanjangkan solat Jumaat dan memendekkan khutbahnya. Baginda menjaga hati orang-orang mulia dan menghormati orang-orang yang berkelebihan. Baginda bergurau tetapi tidak mengatakan kecuali yang benar, yang disukai oleh Allah Ta'ala. Petikan tadi telah disunting dari kitab Iqdul Jauhar fi Maulidin Nabiyil Azhar sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam As-Sayyid Ja'far bin Hasan Al-Barzanji Al-Madani radhiyallahu anhu. Jawapan 106.2 FM. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Fas'aluna, tanyalah kami. Dan alhamdulillah bersama untuk petang ini bersama yang berusaha Dr. Nirus Keman Abdul Samad Fedul Kanan, Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik, Institut Kefahaman Islam Malaysia, yang membincangkan tentang adab menuntut ilmu dari kitab Ta'lim al-Muta'allim Tariq at-Ta'allum. Dan untuk bersama Dr. Nirus Keman, untuk kita nak sambung kembali dan kita nak tahu kepentingan kitab ini untuk kita. Doktor, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini kepentingannya ialah macam disebut di awal tadi, dia membicarakan tentang adab. Adab. Adab menuntut ilmu, kepentingan menuntut ilmu, kenapa menuntut ilmu, hakikat ilmu. Dan kitab yang seumpama ini saya kira tak banyak dalam dunia Islam. Selain daripada kitab Zarnuji ini, ada satu lagi kitab juga oleh Imam Abu Hanifah, Al-Alim wal Muta'alim, pemikiran dan pendidikan juga, walaupun dia bukan adab yang semacam itu, oleh sahabat saya yang pernah mengupaskan untuk tesis beliau, Dr. Muhammad Anwar Muhammad juga dia buat. Dan ada satu lagi kitab yang seakan ini ialah kitab yang ditulis oleh At-Tusi. At-Tusi juga ada menghasilkan kitab yang berupa adab ini. Kitab yang Adab Al-Muta'alim, iaitu oleh Nasiruddin At-Tusi. Saya ada juga beberapa kitab berupa kitab adab. Baik, sebelum kita bicara tentang kandungan kitab ini, kita kena faham dahulu apakah sebenarnya yang dikatakan adab itu. Baik, saya teringat kepada syarahan guru kami, Profesor Dr. Syed Muhammad Aqib Al-Atas, ketika mengulas tentang adab. Beliau seringkali mengaitkan dengan keadilan, justice, adil, adalah. Kalau kita faham, adil itu meletakkan sesuatu, wad'u syai' fi mahallihi, meletakkan sesuatu dengan pada tempatnya. Tindakan kita, action kita, yang kita buat dengan meletakkan sesuatu itu dipanggil beradab, ataupun orang yang ada adab. Jadi adab ini bukan sekadar lalu depan orang tunduk je, tak. Kan itu orang faham begitu. Adab lebih kepada etiket, adab lebih kepada sopan santun. Sopannya dia jalan depan orang tunduk, itu sebahagian daripada adab. Tetapi adab ini sangat luas. Maknanya semua kehidupan kita ini terangkum dalamnya ialah hidup yang beradab. Bahkan agama Islam itu sendiri agama yang ingin melahirkan insan adabi, manusia yang beradab. Jadi apabila kita sebut tentang adab ialah orang yang tahu kedudukan dia, tahu kedudukan Allah SWT, tahu kedudukan kawan-kawan dia, manusia yang lain, tahu kedudukan haiwan-haiwan dan alam sekitar. So dia meletakkan kedudukan masing-masing itu pada tempat yang selayaknya bagi masing-masing. Dia tahu diri dia sebagai hamba, dia tahu diri dia sebagai anak, dia tahu diri dia sebagai murid. So dia meletakkan dirinya pada tempat yang betul. Jadi ini dikatakan orang yang beradab. Dia tahu Allah SWT pencipta,
komplain dengan Allah Ta'ala, kenapa ya Allah kau buat aku macam ni, kan? Allah Ta'ala buat kita, dia nak buat macam mana suka hati dia lah, kan? Kita pun kalau kita nak buat apa-apa dengan barang kita pun, orang marah, orang tegur pun kita marah. Suka hati aku lah barang aku, kereta aku nak buat macam mana, aku nak cat biru ke, aku nak cat merah, apa kau susah, kan? Apa kau sibuk, kan? Jadi Allah Ta'ala pun dia memiliki kita, dia nak buat macam mana terhadap kita. Kita kena sedar kita adalah hamba. Kadang-kadang dia timpakan kita musibah, kesusahan, ujian, maka kita kena reda, kita kena pasrah, dan kita kena insaf, tazallul, rasa hina diri kita bahawasanya kita hanyalah hamba. Begitu juga dengan makhluk. Itu adab dengan Tuhan. Dengan makhluk pun kita kena beradab. Dengan kawan rakan sekerja kita ada adab dia, hormat dia sebagai rakan kita. Dengan ayah kita, dengan mak kita, kita kena ada adab. Adab dia berbeza. Dengan kawan adabnya lain. Kita tak cium tangan kawan kita, cium? Tak cium, kan? Kita tak cium tangan kawan kita, kita, tapi mak ayah kita, kita cium. Kawan kita, kita panggil Mona, ataupun Datin Mona, ataupun doktor, ataupun encik dan sebagainya. Kita tak panggil ayah kita dengan nama dia, Jasman ke Abdul Samad ke rahimahullah, kan? Jadi kita tak panggil dengan nama dia, kita panggil dengan nama yang sopan. Dengan guru kita, kita beradab dengan dia, kita hormat dia. Kalau orang profesor, kita panggil dia profesor. Pernah guru saya pernah bercerita bagaimana dia menghadiri satu seminar di Amerika. Dia kata dalam sesi Q&A, sesi soal jawab, seorang peserta tanya, dia kata, brother, I don't want to call you professor because in Islam everyone is just equal. Kan, semua sama je, saya tak nak panggil profesor, saya nak panggil brother saja, saudara saja. So dia tanya soalan dia. So guru kami ni selepas dia menjawab soalan tu, dia kata, by the way, with regard to your question, soalan yang kamu tak, apa yang kamu cakap di awal tu, kamu tak nak panggil profesor, tak nak panggil doktor ke apa, well, it's fine for me. Kan? But do you call your father brother? Kan? Do you call your father brother? Do you call your mother sister? So gelak satu dewan. Sebab apa? Sebab ada ketikanya dia mahu beradab, ada ketikanya dia tak mahu beradab. So benda itu, adab ini kita kena tengok pada situasi dan konteks dia. So yang pentingnya ialah kita meletakkan sesuatu itu kena pada tempat dia. Macam kita kata songkok itu atas kepala. Itu adab di segi tempat, atas kepala. Kita tak letak songkok ke kopiah tu kat kaki. Sama juga. Selipar kasut tu kita letak kat kaki, pakai di kaki. Dan kita tidak letak di kepala. Tak ada orang letak selipar atas kepala, kan? Kalau orang letak selipar atas kepala tu orang tak sihat lah, kan? Itu maknanya adab dari segi tempat fizikal, spatial. Tapi adab dari segi hierarki, adab dari segi status pun ada juga. Macam saya sebut tadi, adab dengan guru, adab dengan mak bapak, itu dari segi status dia. Adab dengan orang alim, dengan ulama, dia berbeza. Maka kita kena accord dia, kena beri dia adab yang selayak dengan dia. Adab dengan selayak dengan dia, sesuai dengan dia. Jadi bila kita beradab dengan dia, dengan sendirinya kita dikatakan berlaku adil. Bila kita putting things in their proper place, their proper places tu kita kena tahu, kita kena belajar. Itu yang penting, kita belajar adab, meletakkan sesuatu kena pada tempat dia. Macam mana kamu nak tahu tempat dia? Kamu kena belajarlah. Belajar bagaimana menghormati guru, bagaimana beradab dengan guru. Ini yang diajarkan oleh Imam Zarnuji. Dan yang ni yang kadang-kadang orang tak belajar. Guru tak belajar bagaimana nak beradab dengan murid. Dengan murid pun kena ada adab juga, kan? Tak boleh tak buat adab dengan murid. Ada adab dia. Bagaimana? Dan anak-anak murid juga kena beradab dengan guru.
Jadi di situ dalam kitab ini diterangkan kepentingan adab, bagaimana menjaga adab, dan dengan itu kita harap akan lahirlah insan adabi, manusia yang beradab. Wallahu alam. Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Dan untuk waktu ini kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat sekali lagi kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Radio IKIM sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik. Lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi euforia Islami. Kuala Terengganu 100.2 kPa kilopascal, PSI per square inch. Jadi kalau dulu kita gunakan 28 PSI, hari ini kita hanya perlu taruhkan dia 190 saja, maksimal 200. Jangan kita taruh satu lagi. Kalau kereta kita 14 inci rim, kalau kita 15 inci rim, bermakna 210 dengan 30. Kalau kereta kita 16 inci, 32. Jadi bersama dengan 220. Jadi kalau kereta kita 35 sama dengan 240. Jadi tuan-tuan gunakan tekanan dengan betul. Walau bagaimanapun tekanan angin yang ada di petrol station itu tidak dikalibrasikan, tidak ditentukurankan. Jadi berhati-hati supaya jangan menggunakan dia angin masuk teng 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 teng, bunyi sedap hingga dia pum meletup. Jadilah pemandu bijak, kocik selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, inspirasi euforia Islami. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM, inspirasi euforia Islami. Inspirasi Euforia Islami hanya di Radio Suatu Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini di rancangan Nafas Aluna Tanialah kami, dan masih bersama yang berusaha Dr. Nirus Kiman Abdul Samad, Fellow Kanan Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Untuk petang ini masih membincangkan tentang adab menuntut ilmu, dan dari kitab Ta'lim Al-Muta'allim Tariq At-Ta'allum. Alhamdulillah, dan bersama para pendengar ramai di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media yang menonton dan mendengar. Alhamdulillah. Dan untuk anda soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk waktu ini bersama Dr. Ni kita akan sambung kembali dari kitab Ta'lim Al-Muta'allim Tariq At-Ta'allum. Silakan doktor. Ya. Sebab itu kita lihat Ibnu Mubarak sebagai contoh, seorang tokoh ulama yang terkenal. Beliau mengatakan kami mempelajari adab 30 tahun. Sedangkan kami mempelajari ilmu 20 tahun je. Maknanya beliau meletakkan mempelajari adab itu lebih lama tempoh dia. Dan Imam Malik sendiri mengatakan pelajarilah adab sebelum mempelajari satu ilmu. Dan bahkan ada ulama kata jika kamu pelajari adab, kamu faham tentang adab, dia akan memudahkan kamu faham tentang ilmu. Banyaklah kalau kita nak cari kata-kata para ulama yang menyebut tentang kepentingan kita beradab. Jadi apa yang saya nak terangkan di sini hari ini yang kita bincang ialah beradab dalam menuntut ilmu. Tetapi beradab ini bukan dalam menuntut ilmu saja. Adab ini dalam subi dalam kehidupan kita. Beradab dalam kerjaya kita, beradab dalam pemerintahan dalam negara, jadi pemimpin, beradab sebagai isteri, semualah mana. Semua. Maknanya kita tahu meletakkan sesuatu itu kena pada tempatnya. Dia punya
core dia punya keyword dia ialah letakkan sesuatu kena pada tempat dia. Yang nak tahu kena pada tempat tu, kena belajar, kena tahu macam mana. Kadang-kadang ada tempatnya dia uruf sahaja, dia bukannya ada hadis yang sebut, tak ada. Kan tak ada yang hadis kata kena buat macam ni, kena buat macam ni. Nak beradab kena cium tangan mak ayah. Tak ada pun. Tetapi bagaimana kita membesarkan, mengagungkan, mentakzimkan, memuliakan seseorang itu dalam masyarakat itu, maka itulah yang dikatakan kita beradab. Kalau Mona pergi ke Indonesia, pergi ke pesantren Jawa, setengah yang saya tak tahulah, setengah ke semua yang saya pergi tu, dia orang tak berdiri pun, dia orang mengesot menghadap pergi kepada kiai dia orang. Dia duduk tu, jalan tu, kan adab dia dengan guru dia. Dia tak berdiri macam ni, dia jalan mengesot tu. Saya tengok kan, tempat ada tempat kita tak ada, tak buat macam tu. Tapi tak apalah, itu uruf dia di sana. Ya. Jadi di negara yang lain, adab dia, mak ayah dia tak cium pun tangan. Kan? Di negara barat mungkin tak ada, tapi dia hormat dia cara lain. Kan? Tapi yang pentingnya ialah kita kena beradab, kena ada adab itu. Dan macam kita tengok para guru, para syekh kan, orang cium tangan dia, kadang-kadang balik kiri kanan cium tangan kan, cium lagi dahi kan, di Mesir cium dahi kan, kat Malaysia pipi dahi kan. Kalau orang tua ni dia syekh atas kan, atas kepala tu kan. Kalau Malaysia ni jarang kita tengok orang berani syekh cium dahi. Saya pun jumpa syekh-syekh tak berani nak cium kepala kan. Dia cium tangan boleh lah kan. Tapi kalau di Mesir, di negara Arab, hormat dia ialah dia cium atas kepala tu kan. Itu hormat dia. Terpulang, tetapi yang pentingnya ialah hormat itu penting. Hormat itu hendaklah dijadikan sebagai suatu asas dalam kita menuntut ilmu khususnya, dan dalam kehidupan kita. Dia orang tak nak pun, tak ada syekh kata nak cium tangan aku kan, bagi tahu apa penganjur nanti saya sampai cium tangan, tak ada. Nanti saya sampai nanti semua kena bangun, tak ada. Natural. Sebab benda itu ialah bagaimana kita yang nak memuliakan guru kita. Kita yang nak memuliakan ustaz kita, nak memuliakan orang yang kita hormati, yang kita sayangi. Maka caranya ialah bagaimana kita lakukan. Jadi saya kira sebagai muqaddimah kepada perbincangan kita tentang kitab ini, insya-Allah pada minggu hadapan kita masuk kepada bab yang pertama ataupun fasal yang pertama. Dia ada lebih kurang dalam 13 fasal. Kita akan masuk dalam fasal yang pertama yang membincangkan tentang hakikat ilmu, insya-Allah. Kalau ada soalan satu dua mungkin kita boleh raikan. Boleh doktor, untuk waktu ini kita ada soalan di FB Live Ikim FM, di YouTube Ikim Media. Boleh tinggalkan soalan anda, dan di WhatsApp konti 01129004 dan kita ada dari Negeri Sembilan bertanya, untuk memperolehi ilmu yang barakah kita harus menjaga adab. Macam mana dengan adab dengan guru dan kitab? Baik, yang ni yang kita nak belajar. Ya. Sabar, kita baru mukadimah. Dalam kitab ni disebut bagaimana untuk beradab dengan guru, bagaimana nak beradab dengan ilmu. Jadi insya-Allah nanti siapa puan lelaki ke perempuan? Lelaki. Nanti tuan boleh teruslah dengar radio ni. Jangan lagi lah. Setiap hari Rabu pukul 5 insya-Allah. InsyaAllah banyak kita belajar insyaAllah tentang ilmu. Dan ada di FB Live Ikim FM, Syahriza bertanya, doktor, apakah sempadan ketara yang membezakan adab dan ta'assub? Adab lain, ta'assub lain. Ya. Ta'assub kalau kita lihat kepada ta'arif, ta'assub ialah kita membela orang salah. Kan, orang tu salah, tak betul, dan kita ta'assub lah dengan dia. Kita, dia betul lah. Itu yang dikatakan ta'assub. Kan, kalau adab ini bukan begitu. Kalau orang menghormati guru itu tidak dikatakan ta'assub. Itu dikatakan beradab. Tetapi kalau orang yang ataupun guru dia tu orang yang tak betul, guru palsu sebagai contoh, guru yang penipu, dan dah diketahui orang, dah dimaklumkan, ulama-ulama
setempatnya dah kata ni guru palsu ni, ni ajaran sesat ni, jangan ikut ni. Majlis fatwa dah keluar fatwa, ini tak boleh tak boleh ikut ni ajaran sesat ni. Ramai kan yang sekarang ni duk keluar kat YouTube dan sebagainya yang sesat-sesat ni, tapi orang pergi dengar juga. Itu yang dikatakan ta'assub. Ta'assub dengan guru, walaupun dah orang dah semua keluar fatwa kata dia sesat, masih kita nak ikut. Ta'assub dengan adab ni lain. Adab ni kita hormat dia, kita ta'zimkan dia, tidak melebihi yang dibenarkan lah kan. Janganlah kita melampau sangat sampai kita kan ada tempat-tempat tak boleh sampai lebih pada rokok dan sebagainya kan. Jadi benda-benda itu kena jagalah yang syariat benarkan, beradab sekadar yang syariat benarkan. Tapi kadang masyarakat kita ni tak tahu banyak benda, tapi dia kata tak boleh, sedangkan ada benda yang boleh pun sebenarnya kan. Jadi mungkin itu ada soalan lain. Setakat ni alhamdulillah, setakat ni tak ada soalan lain, dan kalau ada soalan insya-Allah kita akan bawa ke minggu hadapan. Untuk waktu ini bersama doktor tinggal sedikit masa lagi. Baik. Untuk kesimpulan dan kata-kata akhir silakan. Baik, kita bicarakan pada hari ini, kita mulakan dengan kitab Ta'lim Tarikh Ta'allum yang bukan kitab dikarang oleh Imam Zarnuji. Imam Zarnuji ini seorang ulama yang terkenal yang mengarang kitab ini, dan setahu kita kalau disebut Imam Zarnuji ni tak ada kitab lain lah, kitab ni je. Sebab kitab-kitab lain katanya beliau ada karang tetapi tak sampai kepada kita. Mungkin disebabkan oleh serangan Mongol ke apa ke, jadi tak sampai. Dia dikatakan alim dalam fiqh, dalam tasawuf, dalam kalam dan sebagainya. Beliau bermazhab Hanafi. Tapi kalau sebut Zarnuji, inilah kitabnya, tak ada kitab lain dah. Jadi, tapi kitab ini sangat penting dan dipelajari, dibaca di merata tempat yang membicarakan tentang adab. Dan kitab ini ada 13 fasal, 13 bab. Jadi yang bermula dengan hakikat ilmu, niat menuntut ilmu, cara memilih guru, cara menghormati guru, yang tak dituan tanya tu macam mana hormat guru ada. Cara menghormati ilmu dan guru, kesungguhan dalam mencari ilmu, ukuran dan urutannya, tawakal waktu belajar, saling mengasihi, mencari tambahan ilmu pengetahuan, bersikap warak ketika menuntut ilmu, hal-hal yang menguatkan hafalan, hal-hal yang mempermudahkan datangnya rezeki dan sebagainya. Jadi ini sangat baik, khususnya bagi orang yang menuntut ilmu, bagi kita yang mempelajari. Orang tua pun belajar juga ilmu, ada learning kan. Kita pun belajar juga, pergi kelas-kelas surau, masjid, talaki sana, rumah pun banyak buat kelas-kelas pengajian. So kita kena tahu adab dia, supaya satunya ialah ada barakah dalam kita menuntut ilmu. Barakah yang Allah berikan kepada kita apabila kita beradab dalam menuntut ilmu. Beradab dengan guru kita ini ialah salah satunya kita mudah faham, kita mudah amal. Jadi itu adalah antara barakah yang akan kita peroleh apabila kita memiliki adab. Jadi banyaklah nanti kita akan bicarakan di sini. Tak tahulah sempat habis ke tak tahu, insya-Allah kita cuba lajukan mana-mana yang boleh laju. Saya akan alu-alukan soalan-soalan, dan saya percaya pembacaan ini ataupun syarahan ini akan penting bukan saja kepada budak-budak yang menuntut ilmu, pelajar-pelajar, tapi orang dewasa juga. Betul. Supaya kita tahu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih doktor ni atas pertemuan untuk petang ini. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Euforiah Islami. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Euforiah Islam. Aku tak sanggup tahan buat selamanya. Sebaiknya aku mempunyai rencana, dan aku sedia, aku rela melukakan segalanya, dan aku sudah berubah. Semua
sanggup tahan buat selamanya. Yeah, sebab